Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Selangor FC, yang mana keputusan seri 1-1. Gol JDT dijaringkan oleh penalti Beksen dan gol pasukan Selangor dijaringkan oleh Helisen Keyon pada perlawanan ini. Okey, pada perlawanan ini kita boleh katakan Selangor sebenarnya menunjukkan satu prestasi yang meningkat selepas beberapa siri kekalahan yang dialami oleh mereka. Manakala untuk JDT pada perlawanan ini boleh dilihat mereka bermain dengan agak struggle, terutamanya di bahagian tengah yang kelihatan tidak beberapa hidup, yang menyebabkan mereka punya corak permainan tak boleh nak build up seperti biasa. Dan perkara ini juga dibantu oleh betapa kompaknya bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan Selangor dalam mengekang dan juga dalam memberi ruang kepada pemain-pemain JDT untuk exploit mereka punya kawasan. Memang pemain Selangor semalam kompak dan mereka punya corak permainan tersusun dan mereka tidak mudah pecah di bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan. So memang semalam defensive shape daripada Selangor memang sangat-sangat cemerlang lah. Defensive shape yang mereka bentuk memang sangat-sangat bagus dalam mengekang asakan yang cuba dilakukan oleh JDT. Dan yang paling penting boleh saya katakan, mereka berjaya untuk meneutralkan bahagian JDT punya tengah. Jadi apabila JDT punya tengah tak hidup, maka mereka tak boleh nak menggerakkan bola lebih fluid ataupun smooth ke bahagian hadapan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Disclaimer, saya tak mau bincang pasal pengadil ke apa. Saya nak fokus kepada gameplay sahaja. Okey, untuk game ni saya akan mulakan ulasan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kekurangan yang boleh saya ceritakan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama yang boleh saya ceritakan kekurangan mereka pada perlawanan ni adalah di bahagian tengah, iaitu Nacho Insa, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez, yang mana mereka untuk perlawanan ni boleh saya katakan mereka adalah trio utama yang memang sering digunakan dalam kesebelasan utama JDT. Tetapi untuk perlawanan ni mereka seakan-akan tak boleh nak create the game. Mereka punya movement boleh dibaca di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan Selangor, yang mana pemain-pemain Selangor sering melakukan early pressing dan dalam masa yang sama mereka sangat kompak untuk tidak membiarkan pemain-pemain JDT berada dalam kedudukan yang kosong untuk mereka melakukan build up play. Jadi akibat daripada tekanan ataupun early pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor, maka bahagian tengah JDT ni sukar untuk absorb dengan tekanan tersebut dan mereka gagal untuk keluar daripada tekanan tersebut, menyebabkan mereka banyak melakukan back pass ataupun banyak kehilangan bola dengan mudah di bahagian tengah. Jadi disebabkan itulah JDT punya movement dan juga mereka punya attacking style di bahagian tengah untuk keep the position tidak beberapa menjadi apabila Selangor dah boleh memberi tekanan yang awal dan juga berada dalam kedudukan yang sangat kompak untuk memastikan yang gerakan JDT di bahagian tengah tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama, kelemahan mereka. Kelemahan yang kedua untuk game ni, kita boleh lihat JDT bermain dengan defensive line yang agak tinggi sebenarnya. Mereka melakukan simple mistake daripada bermain dengan defensive line yang agak tinggi apabila Selangor dah boleh baca, yang mana Selangor boleh dikatakan mereka punya corak permainan lebih kepada park the bus kadang-kadang, dan mereka akan cuba bermain dengan long ball dan juga direct counter attack. Dan perkara ini sebenarnya telah dikenal pasti oleh Selangor daripada awal first half lagi. Sebab apa saya kata begitu? Kita boleh lihat untuk game ni, apabila Selangor banyak melakukan hantaran-hantaran jauh di belakang pertahanan ataupun long ball ataupun dengan menggunakan counter attack, Haziq Nazli yang akan terpaksa untuk keluar lebih awal bagi menghadang ataupun bagi mengeluarkan bola yang dilakukan oleh pasukan Selangor tersebut. Bukannya sekali, bukannya dua kali kita lihat Haziq keluar daripada position beliau disebabkan defensive line pasukan JDT yang agak tinggi perlawanan semalam. Tetapi banyak kali lah yang mana Haziq terpaksa memberi reaksi dan juga terpaksa untuk keluar untuk cover up mereka punya defense yang lost dah sebab terlalu tinggi. Dan hasilnya apa? Hasilnya apabila Selangor mencuba berkali-kali, akhirnya pemain pertahanan JDT membuat kesilapan apabila Shane Lowry yang tak sempat untuk cover balik dia punya pace telah membiarkan Helisen Keyon berada berkesorangan. Selangor buat indirect free kick dengan laju
So Haziq pun nampak benda tu, dia cuba untuk react nak keluar dengan awal, tetapi Heli Sengkeyon lebih pantas dan menjaringkan gol penyamaan. Jadi disebabkan defensive line tinggi tersebutlah kita boleh lihat bagaimana Selangor boleh counter dan membaca kelemahan pasukan JDT di bahagian pertahanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk perlawanan ni boleh dikatakan bahagian winger pasukan JDT pun tak beberapa nak hidup. Untuk Arif Aiman dan juga Fernando Forestry serta Ko Bing Ong di bahagian kiri yang sering memberi support kepada Forestry. Yang mana kita boleh tengok Arif Aiman di bahagian kanan, beliau sering dijaga dengan ketat oleh Fazli Mazlan, dan di bahagian kanan pasukan Selangor, Fernando Forestry di bahagian kiri, Ahmad Zikri Khalili bertindak dengan sangat cemerlang dalam meneutralkan gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh Fernando Forestry dan juga Ko Bing Ong. Jadi boleh katakan fullback pasukan Selangor bertindak cemerlang dalam memberi asakan dan juga pressure kepada pemain-pemain sayap pasukan JDT daripada bergerak bebas seperti game-game yang selalu. Dan disebabkan itulah JDT punya gerakan tak beberapa menjadi. Dan untuk perlawanan ni juga kita boleh lihat kelemahan JDT yang seterusnya adalah mengenai Backson, yang mana Backson jarang dapat bola, mereka tak boleh nak supply bola. Backson serta Leandro Velasquez yang berada di belakang beliau, Leandro pun tak boleh nak melakukan link up play serta build up play di bahagian tengah dengan sangat baik. Backson pun dia tak selalu drop ke bawah dah, dia hanya stay di atas dan sebagainya. So benda tu menyebabkan JDT seakan-akan kawal dan juga berada dalam gelombang mereka sendiri yang terpaksa melakukan back pass ke belakang dan cuba untuk attract pemain-pemain Selangor, tetapi pemain-pemain Selangor lebih berdisiplin, mereka tak termakan dengan attraction tersebut. Jadi memang sukar untuk untuk JDT memecah belahkan satu defensive shape yang sangat compact dilakukan oleh pasukan Selangor. Maka keputusan seri itu memang adalah keputusan yang memadai untuk kedua-dua pasukan. Tetapi in term of daripada segi shape ketika bertahan dan juga counter attack, daripada segi kawalan untuk menyerang balik, boleh dikatakan Selangor ada better mereka punya gameplay lah, sebab mereka berjaya untuk baca apa yang cuba dilakukan oleh JDT pada perlawanan semalam. Itu untuk kelemahan lah. Dan pertukaran-pertukaran yang dilakukan oleh Hector Bidoglio di second half, apabila dia bawa masuk pemain seperti Ramadan, Safawi, bawa masuk Hong Wan dan sebagainya, Syamil Safari, tetapi pemain-pemain simpanan ini pun juga gagal memberi impak yang positif kepada corak permainan JDT, yang menyebabkan JDT memang tak boleh nak buat apa-apa sebab tengah dah tak boleh nak bergerak dengan bebas macam selalu. So benda tu memang agak merisaukan. So saya mengharapkan yang JDT boleh improve balik the next game supaya, sebab apa? Sebab lepas ni dah final lawan dengan TFC untuk menentukan siapa juara Piala FA. Jadi benda tu memang penting lah. Sekiranya JDT tak fix balik mereka punya midfield untuk jadi lagi better, sekiranya mereka masih lagi dalam corak permainan yang sama, mereka terkejut dengan early press yang dilakukan, maka mereka tak boleh nak buat something lah. So itu untuk kelemahan lah. Untuk kelebihan JDT pada perlawanan semalam, saya boleh puji Haziq Nazli. Haziq Nazli is one of the best goalkeeper semalam. Dia boleh baca pergerakan dan juga direct counter attack yang dilakukan oleh Selangor. Banyak keluar untuk mendapatkan bola terlebih dahulu. Dia punya reaction kepada bola counter attack tu sangat bagus. Cumanya satu gerakan yang dilakukan oleh beliau, Heli Sengkeyon lebih laju, tetapi itu bukan salah beliau 100% sebab Shane Lowry dah hilang lost marking dekat situ. Jadi benda itulah yang boleh saya puji untuk JDT. Yang kedua tentang Ko Bing Ong di first half. Di first half Ko Bing Ong memang nampak ofensif gila, beliau memang bagus sangat di bahagian kiri, tetapi sayanglah lepas tu boleh nampak yang pemain seperti Ahmad Zikri Khalili dah berjaya untuk memberi tekanan dan juga pressure yang sangat bagus kepada beliau, sehingga boleh dikatakan Ko Bing Ong lebih memfokuskan untuk defense sahaja sebab tengah pun dah tak apa nak hidup. Jadi secara kesimpulannya semalam, bila tengah mati, maka tak boleh nak buat something gerakan yang lebih baik. Jadi itu untuk JDT lah. Dan untuk pasukan Selangor pula, apa yang boleh saya puji, satu daripada compact dan berdisiplin yang mereka dalam pembentukan defensive shape yang sangat bagus. Bentuk mereka punya bertahan tu memang sangat compact, mereka tidak mudah berterabur. So apabila mereka compact, mereka tak memberi space yang banyak untuk JDT melakukan passing dan juga JDT melakukan penetration run dan sebagainya lah. So benda tu memang sangat bagus. Mereka berjaya
berjaya untuk meneutralkan bahagian tengah JDT dengan melakukan compact yang sangat cemerlang. Alex, Brandon Gunn, mereka beraksi dengan sangat bagus lah. Bagi saya, Alex di bahagian tengah tu antara player yang paling saya suka. Apabila beliau boleh buat raja bertahan, beliau boleh involve untuk melakukan early press dan sebagainya. Bagi saya, Alex paling menyinar dengan Brandon Gunn di bahagian tengah. Itu yang pertama lah yang saya suka. Yang kedua yang saya suka adalah tentang peranan baru daripada Quentin Cheng, yang mana Nizam Jamil membuat satu perubahan yang tak dijangka-jangka apabila beliau meletakkan Quentin Cheng di bahagian attacking dan meletakkan Ahmad Zikri Khalili di tempat Quentin Cheng. Ternyata perubahan tersebut telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian kanan pasukan Selangor, yang mana apabila Ahmad Zikri Khalili mampu melakukan tugas defend dengan sangat bagus dan Quentin juga boleh involve di bahagian attacking dengan sangat bagus. So benda tu memang satu, orang kata apa, gamble yang dilakukan oleh Nizam Jamil yang memberikan hasil yang bagus apabila mengubah Quentin Cheng untuk menjadi player yang lebih ofensif tanpa perlu menghiraukan defensif. Tetapi dalam masa yang sama, Quentin pun bertindak dengan cemerlang apabila beliau boleh untuk melakukan track back dan memberi support kepada Zikri Khalili untuk game semalam. Dan untuk bahagian tengah pertahanan pasukan Selangor, Richard dan juga Yazan, bagi saya dua player ni bertindak dengan bagus. Mereka punya persefahaman, komunikasi, one on one marking, mereka dah memang bagus, man to man marking lah. So mereka dah bagus. Richard mungkin boleh belajar daripada Yazan bagaimana untuk lebih tenang, bagaimana untuk kontrol bahagian pertahanan dengan lebih better. Jadi benda tu boleh diimprove lagi lah. Dan untuk Harrison Keyon, bagi saya beliau bagus apabila selalu stay ke atas dan sebagainya. Tetapi beliau perlukan lebih banyak suapan bola yang tepat kepada beliau, yang mana mungkin membolehkan beliau untuk kejar dengan lebih better sekiranya Selangor nak main park the bus and more to counter attack. Sekiranya nak main macam tu lah. Sebab kesian lah apabila Keyon banyak gerakan bola yang terlebih laju. So pemain-pemain yang nak passing tu perlu lebih kawal mereka punya power dan juga mereka punya vision tu kena lebih better lah kalau mereka nak main counter attack macam tu. Sayang lah sebab mereka ada Keyon, ada ability untuk control ball yang bagus sekiranya dia receive the ball dan ada finishing yang bagus. Tetapi sekiranya beliau sering diberikan passing yang terlalu jauh, maka penjaga gol pasukan lawan dah boleh baca benda tu akan merugikan counter attack sahaja. Tetapi overall performance defensive shape daripada pasukan Selangor memang sangat-sangat bagus. Boleh saya katakan tengah mereka cemerlang, fullback mereka Zikri Fazli, defend mereka compact. So apabila mereka tak bermain macam selalu, yang mana Selangor selalu mereka cuba bermain dengan open. Apabila bermain dengan open, mereka banyak space dan senang di-expose. Tetapi untuk game ni mereka bermain dengan lebih compact, mereka bermain dengan lebih tenang, maka mereka sukar untuk di-expose oleh pihak lawan. Jadi benda tu satu improvement yang bagus lah untuk pasukan Selangor dalam beberapa siri kekalahan. Untuk seri-seri ni boleh dikatakan satu improvement yang bagus. Cumanya kena stay the momentum lah untuk kekalkan lagi pada next game untuk pastikan yang mereka bermain macam ni juga, tetapi lebih berdisiplin dan dalam masa yang sama mungkin boleh dapatkan kemenangan. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.